Morning. Rahmat. Tu Cik Rahmat. Saya lagi tu Cik Rahmat. Rahmat. Oh, ada mana? Oh, Rahmat. Rahmat. Saya nak minta tolong Rahmat bersihkan kat bahagian depan ni, boleh sapu-sapu dengan mop Tapi nantilah sebelum balik. Boleh. Okey, Mak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you Sulung. Thank you Nurul Nabila. Kita duduk belakang. Waalaikumsalam. Pagi Su. Boleh duduk belakang sini. Tak ada lain ke? Belakang ni payah sikit. Okey. Hari ni tajuk dia best jugalah tentang diri sendiri Tapi nak saya belanja ke? Saya belanja saya punya rak kasut. Ni saya nak kena pergi beli baru ni sebab tak nak bawa korang merayau ni, tapi kena duduklah diam-diam kat sini. Dia kadang kalau duduk diam-diam tu dapat jugalah. Waalaikumsalam Zila Rohana. Waalaikumsalam. Kita cuba Cuba. Rumah saya ni angin banyak. Lagi-lagi sekarang ni siapa duduk keluar, dia tahulah betapa angin tu macam mana. Sampai almari kasut tanggal sebab angin kuat sangat. It's okay. Salah cuaca. Thank you. Waalaikumsalam Hidayah. Assalamualaikum semua. Hari ni tajuk kita adalah menjadi diri sendiri. Tapi macam mana? Tu yang saya nak share tu. Tu yang ramai keluar ayat. Sekatilah. Ni diri aku tak fake. Macam-macam lah yang seumpama dengannya. Apa lagi yang keluar ayat kalau orang tegur. Kita lantakkan apa orang cakap. Lantakkan apa orang cakap tu sebenarnya ada banyak maksud tau. Tetapi kadang-kadang yang saya risau, orang faham satu maksud je. Lantak orang nak cakap apa. Kalau dalam keadaan lantak orang nak cakap apa, kita sedang berbuat kebaikan, itu memang lantak lah. Kerana kita, yang kita kena pegang adalah pandangan Allah kepada kita, kepada apa yang kita tengah buat, kepada apa yang kita dah buat. Tapi kalau sebenarnya bila kita kaji, muhasabah demi muhasabah, koreksi diri. Banyaklah perkataan seumpamanya koreksi diri, buat correction, pembetulan. Cek diri, semak diri. Kita perasan lah, salah rupanya yang aku buat ni. Patut orang marah. Patut orang mengata. Berlebih-lebihan rupanya aku buat ni. Melampaui batas rupanya kalau macam ni. Nampak. Rasa macam boleh menjerumuskan aku dalam riak, takabur, ujub, hasad, dengki. Kan? Itu setelah kita koreksi dalam-dalam sikit lah, deep sikit lah. Jadi yang itu kita tidak boleh cakap lantak pi. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala yang gerakkan orang-orang. Kadang kalau kita kena viral, Allah Ta'ala yang izinkan, Allah Ta'ala yang gerakkan. Dan kita punya tugas, betul, kita jangan ambil pusing sangat apa orang kata, nanti susah nak berjaya. Itu betul juga, betul. Kan saya kata tadi, banyak maksud. Lantaklah apa orang kata tu banyak maksud, bergantung kepada. Waalaikumsalam Usahawan Bumi Putra Ina. Wah, bahagia betul jadi Usahawan Bumi Putra, bangga saya. Banyak maksud, bergantung kepada kebijaksanaan kita. Daripada akal sampai ke hati, sampai ke mata hati. Kan? Sebab itu kalau kita minta doa kepada Allah, doakan anak-anak kita juga. Semoga Allah beri kita hikmah, beri kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga hikmah
Hikmah ialah ilmu yang tinggi, tahap tinggi, ilmu mengenal Allah. Jadi kita dah kenal diri kita, tapi kena kenal diri dulu. Kalau kita pun tak kenal diri kita, tak kenal kelemahan kita, tak kenal kekurangan kita, tak kenal apa kelebihan kita, apa yang Allah beri kepada kita, yang kita kena sebarluaskan, yang kita kena bantu orang lain, tu maknanya kita belum kenal diri. Apa kesan bila belum kenal diri? So bila orang menegur kita, kita melenting. Sama macam saya sebut untuk diri saya. Sebab banyak lagi perkara yang saya kena kenal diri saya, supaya kita nak menuju kepada kenal Allah. So kita cepat melenting. Kita tak mau terima, kita tolak habis-habisan. Kalau melenting untuk seketika tak apalah, normal. Kadang-kadang kita ni emosi kita ke depan waktu tu, datang pula orang tegur, orang komplain kita itu ini, kita macam nak marah tu normal lah. Emosi kita masa tu belum stabil, that's why apa-apa kena bertenang. Tapi benda dah jadi kan. Okay, tapi jangan kita tolak semuanya. Jangan kita tolak, tak saya tak macam ni. Ataupun macam ni. Memanglah kita lain dari dia. Kita tak begitu begini. Kita tak dapat apa yang dia dapat. That's why kita tak sama dengan dia. Contoh, kalau kita nak menegakkan benang yang basah, pernah tak orang tua share, jangan tegakkan benang yang basah. Benda tu dah nampak salah, kita masih lagi nak nampakkan dia betul. Memang orang pun boleh macam terpukau dengan kita punya kebijaksanaan berkata-kata. Kan? Boleh, make sense. Boleh. Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Hai Arbani from Sabah, thank you. Join live kami. Jangan lupa tekan button share, okay? Macam mana nak bagi orang suka diri kita? Daripada soalan Arif. Ni kita nak cerita sikit-sikit, okay? Jadi diri sebenar, pertama, kita kena yakin, kita kena faham, setiap kita ni khalifah, kita ni insan, kita ni manusia, dan Allah Ta'ala jadikan kita khalifah. Jadi kita kena berusaha sedaya upaya kita untuk kita jadi seorang khalifah. Paling penting, satu tips ialah dengan ilmu. Cari ilmu banyak-banyak, cari ilmu yang betul, cari guru yang betul, cari sumber ilmu yang betul, yang diperakui. Contoh kalau kita tengok hadis, cari hadis-hadis yang sahih, yang hasan. Hadis ada dua jenis kan, sahih, hasan. Dekat hasan apa lagi, banyak jenis lagi ke bawah-bawah tu. That's why kena cari ilmu yang betul. Okay, tu antaranya macam mana kita nak jadi diri kita dengan mengikut fitrah. Sebab fitrah kita memang ada baik, ada buruk, ada kurang, ada lebih, dan ia adalah subjektif. Sometimes baik, kita rasa kita baik, pada orang tidak. Sometimes kita rasa itu adalah kelemahan kita, tapi pada orang lain bagus. Subjektif. Jadi apa sebenarnya yang saya nak terangkan? Yang saya nak terangkan ialah ni termasuklah dengan kita kalau berusaha ke arah tu, insya-Allah Allah akan datangkan orang-orang yang menyukai kita kerana Allah. Tuan-puan, kita ambil pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh kira baginda adalah hamba Allah yang perfect. Walaupun tak ada manusia yang sempurna di dunia ini kan. Baginda adalah kekasih Allah, makhluk terpilih, yang paling terpilih. Pun ramai yang membenci baginda, ramai yang nak bunuh baginda. Benci bukan setakat benci, bukan setakat mengata, memviral, mengecam, kan? Nak bunuh, dan kejadian ingin membunuh Rasulullah tu banyak kali, cubaan ingin membunuh. Kan tuan-puan, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga dengan segala amalan dia yang kita tahu, yang kita contohi, yang kita tak mampu contohi pun banyak lagi, pun disihir, pun menerima hasad dengki orang, dan ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab-sebab tertentu, atas rahsia-rahsia tertentu. Okey tuan-tuan, sekarang kita fikir untuk diri kita juga. Mana kita nak boleh sama dengan Rasulullah? Boleh, kita sama dengan Rasulullah dari segi Rasulullah manusia, kita pun manusia. Rasulullah khalifah, kita juga khalifah. Rasulullah cucu Nabi Adam, kita juga cucu Nabi Adam. Kan? Apa yang tak samanya? Rasulullah berkahwin, kita berkahwin. Rasulullah ada anak, kita ada anak. Kita jangan excuse. Jangan mengatakan, kita takkan
sama dengan Rasulullah. Sebab kita malas. Sebenarnya kita yang malas. Pertama apa? Malas cari ilmu. Kedua, kita malas ibadah. Ketiga, kita malas ambil tahu kebajikan orang lain. Keempat, kita malas nak bersusah-susah demi orang lain. Kadang-kadang kita nak masak untuk diri kita sendiri pun kita malas. Apatah lagi kita nak bantu orang lain. Bersusah-susah pula tu. Kita malas. Kita malas untuk membaca buku, mendengar ceramah. Oh, saya tak suka baca buku pun, saya ngantuk. Okey, it's okay. You guna telinga you untuk dengar ceramah. Okey lah, you tak boleh tengok online. Tak ada sampai aura kata you kan, online kan. Pergi ke masjid, pergi ke surau. Banyak syarahan-syarahan agama di sana. Ataupun pergi mencari guru di sekolah-sekolah pondok, di banyak institusi-institusi. Banyak, saya nak cakap ni banyak. Kalau kita rajin. Kalau kita rajin. Sekarang masalahnya ialah kita malas kan. Sama juga saya nak cakap, bila kita buka kelas online, ramai yang join, tetapi ramai yang juga mengabaikan ilmu-ilmu dalam kelas online tu. Alasan sama. Saya duduk depan komputer ni cepat ngantuk pun. Kerusi saya tak selesa. Kerusi tak selesa. Ada yang buat alasan apa lagi? Saya duduk kat sebelah katil. Dah siapa yang duduk sebelah katil tu? Siapa yang letak kerusi, meja sebelah katil? Nampak katil, nampak Tuan Najib, nampak katil, nampak Cikgu Momentum, nampak katil. Ni memang korang akan pilih katil. Kalau korang jenis yang tak bersungguh. Kerusi, pilihlah kerusi yang elok sedikit, yang cantik, yang sihatkan belakang. Tu saya belum cakap lagi pasal ada duit beli. Jangan simpan, tak pasal-pasal lah, menyimpan je kerja. Kan? Tu belum lagi, tu tajuk lain tu kalau makcik bebek. Okey, balik kepada tadi. Banyak alasan kita pun buat road tour. Setelah kerajaan benarkan kita bergerak dan tiada lagi penjarakan yang terlampau besar, kita pun buat road tour dengan kos yang bukan sikit. So bila kita buat road tour, yang daftarnya ramai. Sebab kalau situ adalah percuma. Itulah dia. Kami sudah tahu kesan-kesan bila kita buat sesuatu itu percuma. Sama juga macam korang, pernah tak korang beri kepada orang, belanjalah contoh, jom, aku nak belanja kau makan ni, dekat restoran ni, jom, restoran ni sedap, aku hari ni ada rezeki lebih lah, aku nak belanja. Kita belanja, kawan-kawan kita ramai ni. Kalau korang perhatikan seorang-seorang, tengok attitude dia. Attitude dia semasa mengorder. Sebab apa? Bukan duit poket dia. So dia akan order 2-3 menu. Belum tentu dia makan. Dia akan order air yang paling mahal. Ini saya cakap pasal attitude. Dan tak semua orang attitude macam ni. Hanya segelintir saja. Percayalah. Tetapi saya nak cerita juga, supaya kalau korang ternampak orang macam ni, kalau boleh lari jauh-jauh. Sebab mereka ini sangat tidak menghargai duit poket orang lain. Mereka ini sangat tidak prihatin, sangat tidak ambil peduli, sangat tidak ada common sense. Dan orang-orang yang tidak ada common sense ni, kita penat. Kita akan penat. Whatever pun yang berlaku, orang-orang yang tiada common sense ni akan menyalahkan kita. Walau apa pun yang kita dah buat. Walau kita yang dah berpenat-penat, kita pula lah yang mengeluarkan duit, kita pula lah yang berkorban lebih. Bila sebuah kesalahan berlaku, kita juga yang disalahkan. Itu sebab kita sendiri berani berkawan, bersahabat, berbaik, belanja dan sebagainya dengan orang-orang yang tiada common sense, tiada prihatin, tiada sikap ambil peduli. Okay? So, kita lah yang salah. Memang kita salah. Siapa suruh kawan? Gitu. Kadang-kadang kita niat ni nak jadikan contoh pada orang keliling kita. Tetapi hidayah itu milik Allah. Kita usahalah macam mana pun, hidayah tetap milik Allah. Jadi jangan putus asa lah. Maksud saya, jangan putus asa buat baik. Buat baik. Jangan putus asa belanja kawan-kawan pula. Okay? So, perasan tak? Bila kita kata nak belanja, orang order sesuka hati. Tapi tak semua. Ada orang yang betul-betul attitude dia bagus, dia hanya order yang dia nak makan. Itu adalah pesanan wajib saya kepada anak-anak.
di bazar ke, dia nak pergi restoran ke, dia nak pergi beli Shopee ke, dia nak pergi beli apa lagi, macam-macam belilah. Saya pesan beli yang nak makan sahaja. Itu pesanan saya. Adakah anak saya ambil? Itu persoalan kedua. Hidayah milik Allah. Okey? Walaupun termasuk walaupun kepada anak-anak, kepada pasangan sama. Hidayah milik Allah. Kita hanya mampu berikhtiar, berusaha. Pesan yang baik. Jadi contoh yang baik. Buat yang baik. Tolong yang baik-baik. Galakkan yang baik-baik. Beri ilmu. Kami di momentum hanya mampu semampu kami sebarkan ilmu tentang macam mana nak berniaga online. Itu ikhtiar kami. Adakah orang sambut? Terpulang kepada orang-orang yang Allah beri hidayah. Kami tak boleh marah, tak boleh paksa. Tetapi tipulah kalau saya kata tiada kesalahan. Kesal tuan-puan. Saya sendiri yang melihat diorang ni kerja siang malam. Tuan Najib kerja siang malam. Sampai saya tengok, saya ni dah jatuh, tak ada nombor 2, nombor 3, tak ada. Kau jangan nak perasan lebih lah. Tak ada dah. Kalau tengah mereka bekerja, even guru-guru momentum kalau tengah bekerja, kau jangan tanya dia, isteri buat apa kat rumah, memang tak tahu dia. Tak call, tak sempat, angkat call pun tak sempat. Betapa mereka bersungguh-sungguh dalam apa yang mereka buat. Tiba-tiba dapat kecaman, dapat tuduhan, orang tak sambut, orang yang datang pun tidak bersemangat. Ada pula yang datang tu hanya ingin melihat sama ada dia ni benar-benar terror ke tidak, ingin menguji pula ilmu yang ada. Ada kan orang yang tidak beradab ni? Kan? Bila kita berguru, kita kena tahu soalan kita itu kepada guru niatnya kerana Allah semata-mata, kerana kita ingin menimba ilmu, kerana kita memang tak tahu, atau kerana kita ingin mengesahkan sesuatu apa yang kita tahu tapi kita tak yakin, kita tanya guru, ataupun kita nak tengok dia boleh jawab ke tak soalan tu. Bila kita ada niat yang kedua tu, anggaplah kita sudah derhaka kepada guru, kita sudah kurang ajar kepada guru, kita sudah berhati kotor kepada guru, dan anggaplah ilmu yang kita ambil dari guru-guru tersebut adalah ilmu yang tidak berkah jika kita tidak datang meminta maaf kepada guru-guru tersebut. Tak kira korang belajar dengan siapa. Dengan anak-anak saya pun saya marah, saya tegur. Jangan sekali-kali malukan cikgu. Jangan sekali-kali menyusahkan cikgu. Anak saya mengadu, cikgu marahlah, Amat tak nak datang sekolah lah, nanti cikgu marah. Apalah cikgu suruh Amat hafal, panjang tau Mi. Dia punya alasan tu banyak lah. Saya dengarkan je, oh ya ke cikgu marah? Oh garang ustaz ya. Saya tanya, lalu saya cakap macam ni, Amar, Umi sokong ustaz tu. Kalau dia lagi garang Kak Amar, lagi bagus. Lagi Umi suka. Sebab Umi tahu guru-guru awak kat sekolah tu tak ada segarang mana pun. Semua lemah lembut pun, kalau garang pun, baguslah garang. Dapat anak murid macam anak saya Muhammad Ammar tu, dia selamat dia mengaku. Ammar tahulah, Ammar kat rumah ni tak ulang kaji dah. Ammar nak harap cikgu puji sayang Ammar. Macam mana cikgu penting dengan Ammar adalah surah tu bukan panjang sangat, 2 muka surat je. Orang lain boleh buat. Oh Rumi tak ramai yang boleh hafal, tapi ada yang dah hafal kan Ammar. Begitu saya punya perbualan dengan anak saya yang sudah berumur 12 tahun. Sebab saya nampak dia, dulu-dulu saya tak borak macam tu, tapi sebab umur dia dah 12 tahun, saya rasa dia dah matang. Dengan biasa kita kenal anak kita kan, apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap lagi kan. Tapi last kali dia diam. Anak-anak saya kalau diam tandanya setuju. Sebab saya nak apa? Saya nak dia memandang tinggi kepada guru dia. Saya tak nak dia lihat keburukan guru dia. Mana ada orang tak ada keburukan tuan-puan. Saya yang bercakap ni lagi banyak keburukannya. Guru-guru pun tak terkecuali. Tapi adab kita, bila kita berguru, kita jangan melihat-lihat keburukan guru-guru kita. Jangan melihat keburukan orang-orang yang membantu guru-guru kita untuk mengajar kita. Kadang-kadang guru kita zaman-zaman sekarang kan, buat kelas online semua, kelas-kelas kan ada pembantunya, ada PA-nya, ada bodyguard-nya, ada macam-macam kan. Itu pun kita kena respect. Sebab mereka lah orang yang bantu guru kita menyampaikan ilmu. Walaupun kita ternampaklah keburukan dia, tuan-tuan, kita tutup mata saja, kita doakan dia. Ya Allah, aku tak tahu rahsia Engkau. Aku doakan aku dan mereka semua pun Engkau beri hidayah, sebab aku pun tak tahu nasib aku. Dah habis, halas.
kita jangan bersangka-sangka. Sama macam juga, kita tak boleh sangka-sangka orang ni buat amal ke tidak, orang ni sedekah ke tidak, orang ni duk beli barang mahal je, ada duit tak untuk sedekah. Tak payah bersangka-sangka, kita tak payah fikir pasal orang lain. Bab tu, ada bab-babnya kita tak perlu fikir pasal orang lain. Dan ada bab-babnya juga kita kena fikirkan orang lain. Sebab tu saya kata, bila saya bercakap ni, tolong ambil dengan kebijaksanaan. Jangan ambil membuta tuli. Nanti kelak korang akan salahkan apa yang saya cakap. Korang akan tak faham. Sebab korang tak faham, korang pusing-pusing. Saya yang kena. Okay? So, bila kita jadi diri sendiri, macam mana? Okay. Kita adalah siapa yang mak ayah kita besarkan. Kita adalah, dulu saya ceritalah, saya ni duduk rumah rakyat. Saya kecil-kecil dah kerja warung. Kecil-kecil saya dah terdedah dengan orang ramai. Saya dah belajar ilmu bercakap dengan orang tua. Saya dah belajar ilmu menghormati orang tua. Saya dah belajar ilmu emosi orang-orang tua. Sebab yang datang kedai warung embah saya, mestilah kawan-kawan embah saya yang dah tua juga kebanyakannya. Dan yang bila saya juga belajar apa? Paling penting ilmu ni. Ajarlah anak-anak kalian dan ajarlah diri kalian kalau diri kalian tak ada lagi benda ni. Jangan terlalu cepat terasa bila orang-orang tua marah kita. Ada satu kebodohan yang besar. Bila orang tua tegur kita, kita cepat sangat terasa. Terasa jugalah. Tak habis-habis terasa tu. Berlama-lama kita bawa merajuk kita tu. Sampai hati tegur aku macam ni, kau pun tak betul. Apa jadi dengan diri kita? Allah hantar orang-orang tua ni untuk menegur kita. Mesti ada sebab. Kita hanya boleh terima kalau kita rasa kita kenal diri kita. Kalau kita tahu, oh kita pun ada buruk baik juga. Kita pun ada banyak buruk. Kita pun ada banyak buat salah. Betul lah tu yang dia tegur kita tu. Oh betul rupanya yang dia tegur saya tu. Hanya boleh terima dengan lapang dada kalau kita kenal diri kita, tuan-puan. Masalah sekarang ramai tidak kenal diri mereka. Korang tak dengar Saya baru baca ni. Nur Syahidah Alah. Ni yang saya sedih ni. Dengar tak? Tak dengar juga. Cuba seorang bagi tahu saya. Dengar ke tidak? Hui, tak dengar ke? Risaunya saya. Dengar tak? Tolong seorang. Saya tahu komen masuk lambat ni. Siapa yang dah tengok saya susah nak teruskan ni kalau korang tak dengar pun what for kan? Dengar? Okay dah. Dengar Cik Permata Okay, saya nampak Cik Permata kata dengar. Saya cuba kuatkan volume. Aduh, saya memang dengan volume suara saya ni slow lah. Betul. Saya setuju yang tu. Tu memang kelemahan saya tu. Saya cikgu. Tapi saya ni memang suara saya ke dalam. Sebab tu kalau saya mengamuk sekalipun, boleh saya jerit. Woi, korang kurang ajar betul. Contoh macam tu kan. Tapi nanti kepala saya pening. Saya pernah jerit lah. Agaknya saya memang tak bagus emosi waktu tu kan. Saya jerit dekat tim saya. Tim ramai. So kita kena gunakan energi yang tinggi untuk jerit. Woi, masa tu marah betul lah. Sebab adalah tim-tim yang sombong-sombong sikit. Saya tak boleh kan. Sebab saya rasa kalau tim saya ada sombong, saya yang bertanggungjawab. Maksudnya saya kena tegur lah. Tapi itulah, tak apalah, tu abaikan. Nak cerita tu, suara saya ni kalau saya paksa terus pening balik rumah. Lepas kejadian tu, saya terus demam 2 hari. Puan Izzah, siapa macam tu sekali ya? Nak beritahu ni, suara saya memang slow. Kalau saya paksa juga, nanti saya saya pening. Okay, Allah Ta'ala tahu tu kelemahan saya. Nampak saya dah jerit ni, okay Allah Ta'ala tahu tu kelemahan saya. Sebab itu anak murid saya hanyalah anak-anak murid pemulihan yang plus minus 20 orang je. So saya tak perlu jerit sangat dengan diorang dan saya happy ajar diorang. Okay, tadi berbalik kepada kita jangan mudah terasa bila kita ditegur oleh orang tua-tua. Saya dulu kat warung, lambat hantar mi goreng pada pakcik tu baru je order. Tak sampai 5 minit. Mana mi goreng aku ni? Aku lapar ni. Terjerit dekat dalam warung tu. Saya masa tu baru umur 8 ke 9 tahun. Tak. Besar sikit. Dalam 10-11 tahun macam tu. Oi, kecut perut tau kita. Kecut perut tuan-puan. Kita dalam baru berhadapan dengan perkara-perkara baru tu kan. Sepanjang kerja warung kan. Saya ni dapat ayah yang lemah lembut. Ayah saya tak pernah jerit.
Jadi saya macam, kenapa pakcik ni kena jerit sebab nak makan padahal dia baru order tadi kan? Tapi boleh ke kita cakap macam tu? Pakcik ni tak boleh. Oh tadi je start. Okey. Okey kan kalau saya cakap macam biasa? Allahu Akbar. Kita berniaga. Bila kita berniaga, kewajipan kita menghormati dan memuliakan kita punya customer. Sebab kita berniaga, kita nak duit masuk. Siapa yang bawa duit masuk tu? Customer. Customer walaupun dia bayar sepinggan, masa tu saya ingat lagi nasi goreng, mi goreng kami dalam RM2.50 je. Kenyang dah perut. Air sirap 50 sen tak silap. So RM3 dah kenyang perut dengan masakan kami yang sedap lah. InsyaAllah sedap. Sebab tu ramai orang kan. RM3 kau nak fikirkan, alah pakcik ni bagi RM3 je, marah lebih-lebih. Itu kalau saya kurang hajar. Tetapi ibu bapa saya tidak mengajar saya kurang ajar. Mereka mengajar saya, satu, beradab sopan. Kedua, bila kita lalu depan orang tua, tunduk sedikit. Contoh, saya bagi contoh terus. Sebab saya terbaca Ustaz Luzuki dia tegur, dia kata budak-budak sekarang kalau lalu depan orang tua tak reti nak menunduk. Jalan terus tu, belum salam lagi, salam pun dia terlupa, dekat tangan dia pegang handphone. Ni mak-mak nak bebel lah. Okey. So kalau jalan orang tua kan, ni orang tua yang duduk kat kursi ni. Tunduklah. Tunduk. Aku pun dah menunduk. Nak bagi korang ingat. Faizal siap menunduk. Kalau kata orang tengok kita dari jauh, macam mana? Kita buat. Boleh, tu pun bagus dah. Tapi lebih bagus, tak kira apa bangsa Saya semua bangsa saya buat macam tu. Siapa ternampak bila mata saya tertentang, bukan sengaja nak tentang mata orang tu, saya pun jenis segan nak tengok mata orang. Tapi kalau kita ternampak ke kita buat macam ni. Jadi orang tu kalau kot lah ada nak dengki kita, contoh kita wanita yang tertentang mata kita tu. Saya pernah, ramailah. Ada yang lelaki, bukan bangsa kita pula tu, jadi kita takut sikit gerun. So bila kita buat macam ni, air muka dia yang gerun tu lembut macam, nampak tak? Tu tadi tanya soalan kat saya tadi, macam mana nak buat orang suka kita? Dengan adab. Nak buat orang suka kita hanya back to the basic. Ramai sekarang tak nak kembali kepada asas. Sebab korang cakap apa orang-orang yang kembali kepada asas ni kolot. Itulah bahasa yang korang guna. Betapa kurang ajarnya. Bukan budak-budak pun macam tu yang cakap orang-orang sebaya saya. Saya pernah dengar Iza tu kolot. Saya kata kolot tang mana? Berani kau kata aku kolot. Aku menjaga apa yang Allah suruh. Aku menutup aurat. Saya pakai tudung macam ni, pakai baju kurung, dikatanya saya kolot. Saya kata Masya Allah, Subhanallah. Betapa geramnya saya dengar. Saya macam nak cakap je, kolot seseorang tu bukan terletak kepada penampilan dia semata-mata. Entah orang yang mengata saya kolot tu lah lebih kolot daripada saya, jika nak dibandingkan dengan ilmu pengetahuan, dengan akal, dengan adab, dengan ilmu agama. Kalau saya geram lah kan, tapi saya tak mampu nak balas. Saya hanya mampu balas dalam hati saja. Itu pun sebab saya nak naikkan balik semangat diri saya. Saya dengar orang cakap saya kolot. Saya kata, ya Allah, tak apalah ya Allah. Kalaulah aku kolot kat dunia ni ya Allah, Engkau angkatlah aku di akhirat esok. Ya Allah, tak apalah ya Allah. Saya yang pakai tudung macam ni pun saya malu tau sebenarnya. Yang dikata tak kolot tu apa pada mereka Mari saya ajar. Tudung ni dia ikat macam ni, lepas tu dia selempang kiri, selempang kanan. So apa yang nampak korang? Apa yang orang kolot punya, yang pada mereka tak kolot tu, apa yang dia nampak sebenarnya? Apa yang tersembul bila kita buat selempang kanan kiri tu? Tu memang tak kolot lah pada dia orang. Pada saya itu yang kolot. Pada saya mereka yang kolot, kolot akhirat. Saya yang pakai macam ni pun saya malu tau. Terus terang. Saya kalau boleh akan datang, moga Allah mudahkan saya pakai terus labur pusing tu terus. Sebab itulah pakaian saya dulu-dulu. Mana saya tak malu, itulah pakaian saya di matrikulasi di universiti.
Malu tuan-puan. Saya yang macam ni pun orang puji. Saya yang malu tau. Terus terang saya malu. Apatah lagi bila ada yang mereka yang pakai selempang macam tu, dia kata ustazah pun pakai. Ustazah dari, yang dia maksudkan tu ustazah dari pantai, dari Arab lah. Kalau kita perasan kat Palestin, Syria pun dia pakai tudung ala kadar kan. Itu kita wallahu a'lam, kita tidak tahu situasinya, keadaannya, sebabnya. Yang kita nak tiru macam tu, kenapa dengan ilmu kita yang sangat senteng ni? Ilmu kita dalam sikit. Yang kita tahu pakai tudung tutup dada, itu yang kita tahu. Kenapa kita nak kena tengok tu boleh, tu boleh? Dah kalau Allah marah dia, esok masa dia hari penghisapan, kita nak juga kena marah dengan Allah. Engkau ni tak pasal ikut dia. Nak macam tu? Tak nak kan? Kita nak masuk syurga, betul tak? So kenapa kalau bab pakaian yang kita ambil yang mudah-mudah je, yang nampak cantik, nampak elegance, nampak tak kolot. Dahlah korang tak pakai tudung macam ni. Geram aku. Korang kata lagi orang yang pakai tudung macam ni, tutup aurat ni kolot. Oh, bahasa korang sangat tidak melambangkan ilmu. Tu namanya korang tiada ilmu. Ilmu korang cetek. Orang-orang macam ni lah, bukan korang. Oh, itu korang barang kita sekali kena. Sorry, minta maaf. Tapi tuan-puan, kita semua, saya faham, kita semua tengah dalam perjalanan menuju Allah. Kita semua perlukan masa untuk berubah. Saya tak menafikan. Saya pun tak pernah lah kata, tak betul lah pakai tudung macam tu. Kolot lah macam ni. Tutup aurat tu lagi. Saya tak pernah, tuan-puan. Saya tengok orang dengan pandangan kasih sayang, tuan-puan. Oh, tak apa. Allah sayang ni. Esok lusa Allah, dia mesti tutup aurat betul-betul. Oh, tak apa. Dia ni agaknya tak ada ilmu, kurang ilmu. Orang yang kurang ilmu kan dimaafkan Allah. Dengan syarat kita mencari ilmu. Kita dalam usaha mencari ilmu. Dengan syarat. Bukan dah tahu tak ada ilmu, lantak kau lah. Aku malah nak cari ilmu lah. Kita kena soal banyak dengan Allah. Senangnya fikir macam tu. Bahagia hidup je kat dunia ni. Dunia yang kita... Tak, bukan saya okey saja Syahriza. Dia kata ni kenapa ni. Bukan ni kenapa ni. Saya cerita, orang mengatakan orang-orang yang menutup aurat dengan sempurna itu adalah kolot. Dan saya tentanglah. Tak bagus buat macam tu. Korang nak pakai apa, pakailah. Saya yakin sampai satu saat, satu masa Allah beri hidayah akan berubah. Dan bila kita di padang mahsyar esok, kita akan bertemu dalam suasana kasih sayang dan suasana orang yang beriman. Dan bila kita dapat masuk syurga, kita bertemu pula dalam syurga. Tetapi nasihat saya, jangan kita sibuk-sibuk mengata penampilan orang lain hanya kerana ia tidak sama dengan kita. Jangan kita sibuk-sibuk mengata orang itu begini, orang itu begitu hanya kerana dia tidak sama fikiran dengan kita. Kita tidak tahu caranya bagaimana, hidupnya bagaimana, ilmunya bagaimana, circle-nya bagaimana, gurunya bagaimana, kita tidak tahu. Dan kita pun tak nak duduk kat kasut orang-orang lain. Kita nak duduk dekat sebagai diri kita. Itu yang saya kata, jadilah diri sendiri. Cara kita dibesarkan oleh keluarga pun lain. Kan tuan-puan? Ibu bapa saya tidak membesarkan anak-anak. Mereka jarang, sangat jarang memuji anak sendiri. Bahkan bila kita buat salah, mak ayah saya, kamu kena betulkan kesalahan. Wow, saya kata, memang sungguh adil dunia ni. Kan? Kita ngadu, kita kena balik. Kita yang kena betulkan kesalahan tu. Itulah ajaran ibu bapa saya. Jadi saya pun tidak reti nak membesarkan anak-anak. Saya tak pandai. Kalau ada orang ibu bapa yang jenis suka cerita pasal kebaikan anak dia, cemerlang anak dia, rajinnya anak dia, kita jangan cakap bukan-bukan. Mungkin itu didikan keluarga dia dan mungkin didikan tersebut berjaya untuk menaikkan semangat anak-anak mereka. So mereka hanya teruskan. Kita jangan marah. Tak naklah dengar ramai tau. Sampai saya ada kenalan di-block di-block di Facebook oleh kenalan yang lain yang saya kenal juga. Semata-mata tidak suka. Aku malah lah nak dengar dia ni. Asyik cakap pasal anak dia je. Tuan-puan, kita jangan judge dia. Entah-entah itulah kebahagiaan dia.
Dia nak cerita pasal apa? Contoh pasal harta mungkin dia segan, mungkin dia tak ada. Dia nak cerita pasal ilmu mungkin dia rasa dia pun kurang ilmu. Dia nak cerita pasal dia pergi travel sana sini pun agaknya dia jarang keluar rumah. Dia ada anak-anak. Anak-anak dia pula baik-baik, rajin pergi solat, rajin memasak, rajin tolong ibu bapa. Dia pujilah. Dan tiba-tiba dia nak puji dekat media sosial untuk jadikan kenangan. Bila dia dah tua esok, anak dia dah besar, kau tengok ni mak puji kau ni daripada dulu kau baik tak nak? Terima kasih jadi anak mak yang baik. Tengok balik kat media sosial tu, itu dia. Yang kita pergi blog dia sebab tak nak baca semua tu, sebab alasan dia asyik besarkan anak. Puan-puan, kita boleh jadi diri kita sendiri tanpa kita perlu judge orang. Kita boleh bahagia dengan cara kita sendiri tanpa kita perlu merendah-rendahkan orang. Kan Allah kata, boleh jadi golongan yang engkau rendahkan itu lebih rendah, bahkan engkau lebih rendah dari golongan itu. Sebab itu Allah kata jangan merendah-rendahkan golongan lain. Golongan tu maksudnya kadang-kadang kita hanya selesa dan memuji dengan orang-orang yang kita selesa, orang-orang yang ada chemistry dengan kita, yang sama fikirannya dengan kita, yang okay kita budak-budak you, dak you. Kita dak MRSM. So kita kalau kita buat apa pun ni kita betul sebab kita bijak. Bila kita nampak budak-budak, contoh budak mana? Tak habis you ke apa? Budak diploma ke apa? Dia ni cara fikir dia dangkal. Sedap betul kita sedap sangat kita. Mentah-mentah tak sama dengan kita, kadang-kadang tak sama circle, kita merendahkan circle yang lain. Itu yang Allah tak beri. Itu yang Allah haramkan, kita merendahkan orang lain. Sebab nanti kita yang akan rasa kita hebat. Rasa hebat tu kan boleh kepada riak. Rasa hebat tu kan boleh kepada sombong. Yang mana iblis diturunkan daripada syurga kerana sombong. Iblis dilaknat oleh Allah sehingga hari kiamat kerana sombong tu. Kenapa kita nak jadi macam tu? Kenapa kita nak ada sikap sombong tu? Semata-mata kita rasa kita hebat. Ataupun ada orang memang betul dia tidak dipedulikan. Okey? Dia orangnya contohlah suri rumah, duduk di dalam rumah diam-diam. Dia duduk diam-diam je. Okey? Saya nak cerita tentang orang yang tertipu. Dia duduk dalam rumah, suri rumah, tak ada duit lah sebab suami dia mungkin bagi dia sikit lah, cuk-cuk duit saja. Apa dia buat kat rumah? Ambil Facebook. Kan, ni lah hiburan dia, apa lagi handphone lah. Hiburan dia. Okey? Dia tengok Facebook, kecam orang. Apa macam ni? Beli ni, bazir beli ni. Apa beli tudung lawa-lawa ni? Tudung biasa pun sudah, duit tu sedekah. Apa dia orang ni kesana kesini membazir duit? Baiklah, tu kerja dekat rumah. Lepas tu, dia tak rasa apa-apa. Saya tak ada apa pun. Saya tak ada kena hisap, harta pun tak ada. Saya duduk rumah je tak keluar. Tapi, menjadi tiket untuk suri rumah tadi mengata orang yang dia nampak di media sosial. Adakah bagus macam tu? Seolah-olah dia rasa, saya okey, saya tak bazir, saya tak apa lagi, saya tak macam-macam lah. Saya je tak, orang lain ya, macam tu. Tuan-puan, sangat suka saya nak cakap, apapun yang kita nak jadi, jadilah sisi yang terbaik kita. Ambil sisi yang terbaik. Kalau kata kita terbuat salah, kita terima, kita kena anggap itu adalah sisi normal kita. Anggap normal. Jangan kita anggap, taklah. Jangan kita anggap kesalahan tu adalah satu perkara yang tak best. Sebab bila buat salah, banyaklah kita belajar. Kan? Bila kita banyak belajar, sebab kita tahu kita salah, banyaklah yang kita dah perbaiki dalam hidup. Okay, tuan-puan, suka saya nak ingat, nanti kita akan berjumpa di masa raya, kita akan berjumpa di Sungai Petani. InsyaAllah, tak silap saya 18 hari bulan. Saya harap korang semua datang ramai-ramai sebab kami dah pergi 2 tempat, di Johor dan di Kuala Lumpur. Alhamdulillah kami sudah dapat pun testimoni mereka. Bukan kita minta, dia orang yang share. Sebab apa dia orang share tanpa kita minta? Sebab dia orang dah dapat duit. Dia orang belajar tu, ada yang percuma saja. Memang kelas kami percuma. Yang nak duduk depan dia ada bayar lebih, ada bayar sedikit dalam RM55 tak silap saya. Tak boleh think kalau silap. Tu saja. Kos yang dia keluarkan. Dan mungkin kos minyak lah pergi ke hotel kan. Belajar.
Diorang dapat berganda-ganda. Jualan diorang meningkat. Bila masa diorang, apa yang berlaku pada diorang? Sedangkan diorang tak ada daftar kelas advance pun. Kan, insya-Allah akan datang diorang akan daftar lah. Kalau diorang puas hati kan dengan apa ilmu yang kita beri. Tetapi diorang cakap, diorang betulkan sedikit sahaja yang Tuan Najib bagi tahu, ingatkan semasa road tour. Antaranya diorang betulkan ayat jualan. Diorang ada data tapi diorang tak erti guna. Selama ni data yang ada diorang buat promo je. Hantar promo. Memang data tu tak guna, orang tak nak tengok pun. Daripada data kita jadi 1,000, jadi 10,000 data dah lah sikit, 10,000 je. Kan? Oh, sikit ke tu Faizal? Sombongnya Faizal. Tak. Data dah lah 500 je korang ada. Korang pergi promo je. Memang makin kurang lah data tu. Makin orang left group tu. Kalau ada group tu. So, apa yang kita ajar? Pergilah. Tengok kat Sungai Petani. Apa yang kita betulkan. Hanya sedikit saja dan insya-Allah korang boleh buat. Walaupun tanpa, kalau tak nak lah Faizal nak pergi. Nanti kena kena closing. Kena pergi daftar kelas. Tak. Kita tidak pernah memaksa pun. Kita memang nak sebarkan ilmu. Betul, kita pun berniaga. Saya gerak sebab hujan. Betul, kita pun berniaga. Kita pun mestilah nak orang daftar kelas kita. Tipulah suka saya kata, tak payah daftar kelas saya lah, kena daftar kelas orang lain. Oh, wahai tipu betul. Tetapi kita juga faham ada orang yang datang memang tak ada duit nak buat macam mana. Itulah yang kita bagi ilmu. Ilmu tu tambahlah jualan korang, sale korang. Lain kali kalau korang perlukan ilmu yang lebih dalam, daftarlah kelas yang berbayar punya. Tetapi siapa yang rasa mereka mampu tetapi tak nak daftar, pada saya rugi. Sangat rugi. Elok-elok kita, kenapa Tuan Najib dulu dia belajar, walaupun masa tu saya ingat saya sebelum dia daftar kelas Dr. Azizan, pendapatan bulanan kami adalah RM80,000 sebulan. Kami tu maksudnya syarikat jangan personal lah Dan korang LHDN ni RM80,000 sebulan pendapatan syarikat. Masa tu enterprise lagi. Enterprise belum Sdn Bhd. Ya ke? Yelah betul lah. Ya ke? Tak ingatlah enterprise ke Sdn Bhd. Tapi RM80,000 sebulan. Pada saya sudah agak banyak. Dengan staff kita masa tu hanyalah baru seorang. Adik ipar saya. Cikgu Rizwan. Siapa kenal Cikgu Rizwan? Siapa ingat Cikgu Rizwan? Lepas tu baru dah daftar. Dah pindah keluar. Dah ada Sdn Bhd. Baru masuk Cikgu Syak. Tu. 2 orang terawal kami. Pendapatan kami masa tu hanya RM80,000 sebulan. Hanya. Dah RM80,000 sebulan. Pada saya banyak. Saya tak kurang apa pun. Saya dah masa tu dah mula beli barang, tak pernah tengok harga pun. Macam sebelum-sebelum tu. Waktu kami susah. Tapi kenapa Tuan Najib daftar kelas? Dan kelas tu tak murah Kelas yang Tuan Najib daftar sampai sekarang harganya ratusan ribu ringgit. Tak murah tuan-tuan. Okeylah. Dah ada pun revenue kita dah berjuta. Kan? Sorry lah saya minta maaf saya cerita pasal juta-juta hari ni. Saya minta maaf. Nak bagi sedar. Revenue kami dah berjuta. Kenapa Tuan Najib masih belajar tuan-tuan? Dan bayaran untuk belajar bukanlah murah. Itu saya nak kata pentingnya kita sentiasa ada guru yang boleh mengingatkan kita. Pentingnya kita ada guru, ada cikgu-cikgu dekat Momentum contohnya yang boleh betulkan kita ni salah ke betul. Brand kita ni betul ke tak cara tulisan dia. Logo dia ni sesuai ke tidak. Nama ataupun brand kita ni orang mudah ingat tak. Ke berbelit-belit orang nak sebut. Sampai nak beli kat kita pun, nak google pun tak jumpa-jumpa. Kan kepayah tu nak cari customer. Kalau kita customer tu nak beli online. Nama di apa lagi nama dia. Oh, memanglah orang susah nak google. Orang tak nak beli kat kita pun. Kita yang tak nak orang tu beli kat kita. Bagi nama pelik-pelik. Itu pun kami ajar. Ramai cikgu-cikgu kat Momentum yang ada pakar tentang brand. Dan kita juga ajar data. Macam mana nak proses data. Dah ada data, kalau tak reti guna pun tak guna data tu. Lepas tu saya tengok ramai yang beli data. Beli follower Instagram, beli follower Facebook. Bila orang tak beli kita down, padahal itu adalah follower beli. Macam mana nak bagi dia beli dengan kita, kita pun beli kat dia follower tu jadi follower kita. Itu yang kita ajar di road tour. Saya nak ajak, jomlah belajar, tengok ilmu yang kita sebarkan. Kalau korang tak masuk kelas seterusnya, kami sedikit pun tak marah. Kerana rezeki Allah ada di mana-mana. Dan ramai sahaja yang dahagakan ilmu, yang daftar kelas dengan kami. Itu sebab kami sampai sekarang masih lagi berdiri untuk terus mengajar. Okay? So, 8.50, 8.48 dah sekarang.
Saya harap korang semua faham apa yang saya nak sampaikan. Jadilah diri sendiri. Jika kita jadi adalah yang terbaik di sisi Allah. Tetapi bila kita rasa kita juga telah berbuat silap, ataupun kita ada perangai-perangai kita yang kita sedar, oh perangai ni tak bagus lah, dan bila orang mengata kita jangan pula lantak akulah. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita kena pandai gunakan ayat lantak akulah. Tu kena pandai. Biarlah korang nak kata pun, kena pandai guna ayat tu tuan-tuan. Sebab itu contoh kami. Kami rasa, kami yakin, kami rasa, kami fikir, semualah kami dah buat yang terbaik. Kami dah buat pelaburan yang tinggi. Kami pun pergi belajar tuan-tuan. Kan? Kami mengajar. Kami belajar untuk kami mengajar. Dan ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang terbaik, yang terpilih, yang kami dah buat beribu kali. Try and error. Jadi kami tak nak korang buat error tu banyak kali macam kami. Kami nak ajar cara shortcut. Okay? So, kalau itu kena kecam, kami memang lantak kan? Banyak kan kami buat ni, ramai kecam. Jual Helio, tak ada produk. Apa korang tahu pasal produk? Produk, beza produk dengan servis pun korang tak tahu jawab. Mari tu saya jadi dewan dengar tuan Najib ajar. Semua senyap je. Apa beza produk dengan servis? Baru soalan tu tuan Najib tanya. Dah tak tahu nak jawab. Kan? Saya tahu jawapan. Tapi kalau korang nak tahu jawapan, nak pergi belajar. Saya malas nak cakap dengan korang. Nanti korang malas nak pergi belajar. Kan? Berbalik kepada basic. Rajin. Kena rajin. Okay? Kalau kata kita ni orang yang sebenarnya dalam hidup ni, tak ada tau orang yang hanya tahu bercakap saja, tak buat apa-apa. Tak ada tau. Contoh suri rumah. Saya rasa saya tidak berguna lah. Saya hanya duduk di rumah sahaja. Saya rasa saya tak buat apa-apa lah. Hanya tahu membebel sahaja. Wahai suri rumah yang Allah sayang, yang saya pun sayang. Saya respect suri rumah. Tak, anti orang yang tak suri rumah kecil hati dengan saya. Saya respect semua wanita. Wahai suri rumah, yang korang duduk kat rumah tu, basuh pinggan, basuh baju, masak, kemas rumah, mandikan anak. Dah tu bukan buat ke? Itu bukan tindakan ke? Habis kalau korang tak buat semua tu, kalau korang tak ada lah, kalau suami korang menganjing korang, apa ni? Sayang tak buat apa-apa kat rumah ni, lepak aja. Sumbat dia dengan kain. Dia ingat dia boleh pergi kerja dengan tenang. Kalau rumah dah macam apa, kalau anak-anak tak terbela, anak-anak lapar apa semua. Cubalah tengok. Kan, cuba tengok. Sehari, 2 hari korang mogok. Tak mati semua orang mogok, tak mati. Tak, cubalah tengok. Kalau kata suami ni tak faham sangat, yang seorang suri rumah ni, Masya Allah, apa yang dia buat tu dah cukup besar, dah cukup banyak, tetapi masih lagi dipandang rendah oleh suami, sang suami. Cubalah mogok. Mogok sehari dulu. Mak saya dulu. Cerita mak saya sikit lah. Ayah saya dulu. Dulu tahu masa saya kecil Korang jangan, Faizah ni apa cerita pasal, tak, masa kecil dulu. Nak cerita pasal mogok ni. Ayah saya, dia suka simpan barang-barang. Ayah saya sayang barang-barang. Ada tak mak ayah korang macam tu? Ke korang sendiri? Barang-barang lama ni sayang sangat. Bazir ni simpan boleh guna lagi ni, tapi korang tak guna pun. Korang simpan situ bertahun-tahun. Jadi abuk. Yang bersihkan mak saya. Okay? Simpan barang kan? Ayah saya. Kalau mak saya kemar-kemar, nanti dia cari barang yang mak saya dah buang tu lah, dia tanya balik. Siapa macam tu? Kan? Tiba-tiba satu hari, mak saya kata, mak saya tak kemas rumah. Mak saya kan pengemas kan? Mak saya tak kemas rumah. Mak saya kemas rumah. Yang mak saya tak kemas adalah bilik kerja ayah saya. Lepas tu, dah tak kemas, mak saya sepahkan bilik tu. Lepas tu mak saya biar. Bapak saya balik, bapak saya terkejut tau. Ish, kenapa macam ni? Tahulah ayah saya akan kesilapan dia waktu tu. Terus dah kuranglah sikit. Ayah saya asyik nak menyimpan barang lama je. Tahu kan? Barang-barang kita kena asing. Mana yang tak pakai bagi orang, mana yang betul-betul tak elok buang. Kita jangan sayang barang sangat. Jangan letakkan barang-barang kat dunia ni dalam hati kita sangat. Nanti kita terbeban. Barang-barang ni kita kena guna. Kalau tak guna bagi orang,
Bunga Puan Izzah. Bunga saya dah bagi orang dah semua bunga rumah saya. Sebab saya, yang ini je saya tak bagi. Bunga ni bukan saja cantik. Okay, saya okey je. Bunga-bunga saya bagi semua cantik-cantik. Semua saya beli 400-500, saya dah bagi orang. Tapi bunga ni saya tak bagi orang sebab bunga ni adalah hadiah. Hadiah yang saya dapat daripada catering yang saya selalu tempah tu. Jadi saya letaklah satu kat sini. Plus dalam rumah saya ada satu bunga ni je. Tak ada dah bunga. Kalau tak, rumah saya ada 8 bunga. Semua saya dah bagi orang dan saya pilih orang yang saya nak bagi tu. Saya akan tanya dulu, suka bunga tak? Suka. Kalau orang yang suka bunga, kenapa saya tanya? Of course semua orang kata suka bunga. Tak semua. Macam mana yang dimaksudkan suka bunga? Bunga ni, kalau kita kata kita suka, setiap 6 bulan ataupun setahun sekali lah, paling malas pun, kena rendam dalam air sabun. Bagi hilang debu-debu dia. Supaya dia nampak baru, nampak bersih. Bukan kalau kita pergi, pernah pergi tak rumah, dia ada bunga. Tapi bila kita tengok bunga dia kan, berhabuk dia macam 20 tahun tak bersihkan bunga tu. Padahal dia baru beli bunga tu tahun lepas. Yelah, kadang ada rumah dia habuk banyak. Kita pun tak boleh nak predict kan habuk ni kan. So kalau orang yang suka bunga, dia pasti akan tahu nak uruskan bunga. Kalau orang suka duit, dia pasti akan tahu nak uruskan duit. Bukan dia boros macam tu saja. Bukan dia kedekut jimat tak hidung masin macam tu. Kan simpan aja. Duit simpan, lepas tu tak guna. Besok kita mati, kita tak dapat duit tu. Jadi kalau kita teringin nak beli sofa baru, ni saya cerita pasal orang yang ada duit ni, yang simpan duit. Jangan simpan saja. Nak teringin nak ada tudung baru, belilah selai yang mahal. Teringin nak ada sofa baru, dah 10 tahun ni berjimat-jimat duit. Nak beli tak beli lagi. Sayang duit. Tiba-tiba sofa yang kita aim tu dah mahal pula. Memanglah tuan-puan, barang makin lama makin mahal. Kereta makin mahal. Rumah makin mahal. Emas, barang kemas pun makin mahal. Kan? Belilah. Jangan kita simpan saja duit tu. Duit yang kita simpan belum tentu jadi duit kita. Melainkan barang-barang tu kita pakai, yang kita sedekah, itu insya-Allah kita punya. Okey tuan-puan, itu saja. Jaga diri. Jumpa di Road Tour Sungai Petani Kedah pada 18 Mei. Insya-Allah. Tak ada aral, saya join. Dan kita jumpa di sana. Tegur-tegur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.